Jadi lama-lama yang kakak abang akan benci adik. Kau kan apa-apa, mak memang takkan pukul kau. Sampai besar dia boleh jadi dendam. Tuan-puan sekalian, kadang-kadang hasad, dengki, dendam di kalangan anak-anak berlaku disebabkan ibu ayah tak berlaku adil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi saya nak sebut yang pertama Allah sebut VIP Allah yang pertama di padang mahsyar adalah Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Wahai para ibu sekalian, kadang-kadang kita tidak adil dengan anak. Ada anak yang kita lebihkan kasih sayang, ada anak yang itulah selalu kena marah. Ada anak yang bila balik kita masak beria, ada anak yang balik kita buat tak tahu, buat biasa saja. Ada anak yang bila balik kita kirim macam-macam, masak macam-macam. Ada anak bila balik dia nak kembali semula, kita buat biasa-biasa saja. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, pernah satu ketika seorang ayah datang jumpa Rasulullah, lalu menceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini anakku, aku berikan kepada dia sekian, sekian, sekian. Dia cerita ni betapa dia sayang anak ni, dan macam-macam dia bagi pada anak ni. Lalu Rasulullah bertanya kepada dia, adakah kamu melakukan hal sama kepada anak-anak yang lain? Dia kata, tidak ya Rasulullah. Dan Rasulullah kata, aku enggan bersaksi kepadamu. Rasulullah sampai tidak mahu bersaksi. Tidak mahu, soalannya wallahu a'lam, maksudnya bersaksi di dunia ataupun bersaksi di akhirat. Aku enggan bersaksi terhadapmu. Dan Nabi bertanya dia kembali, adakah kamu mahu diperlakukan sama oleh anak-anakmu? Sudah tentu ya Rasulullah. Maka perlakukanlah terhadap anakmu sama saja, sama rata. Sebab itu dalam bab hibah, ketika saat hidup tuan-puan yang mati Allah sekalian, kalau ibu bapa nak bagi hadiah, nak bagi sesuatu kepada anak-anak, kena bagi sama. Kecuali kalau dipersetujui oleh anak-anak yang lain. Dalam 5 orang anak, seorang anak yang susah, jadi mak ayah bagi lebih sikit pada yang susah. Yang lain pun kata, tak apalah Umi, bantulah Abang Long tu kesian, anak dalam ramai, kami ni ibu Umi tak bagi pun tak apa. Kalau anak semua reda tak ada masalah. Tapi hari ini banyak cerita sampai kepada saya. Contohnya, ibu ni tak reda, tak restu perkahwinan ni, anak ni terus dibuang dan sebagainya. Wahai ibu ayah sekalian, ini kisah benar. Saya pergi ziarah anak 8 orang. Kat rumah tak ada apa-apa boleh dimakan. Rumah pun kosong, kurus kering semuanya. Ibu ayah pun kurus kering, anak-anak pun kurus kering. Lepas tu seorang isteri ibu ni pun kata, saya buka peti ais. Bukan saya ni sibuk-sibuk nak buka peti ais rumah orang ya. Saya ni, kita ni, kami ni NGO Sahabat Amal Camp memang ramai mu'alaf, ramai asnaf dan mu'alaf kami jaga. Ada asnaf ni yang saya pergi lebih dari 5-6 kali. Kita tolong macam-macam sampai macam dah keluarga. Sampai peringkat kadang-kadang dia tak bagi tahu yang dia tak ada makanan. Dah punya biasa tu, akak ada makanan tak? Ada Ustazah, jangan bimbang, ada untuk anak-anak. Ya ke kak? Mari saya tengok peti ais. Bukan ceroboh-ceroboh, orang bukannya yang tak biasa kali pertama kak buka tanya. Saya kata, apa makanan akak ada? Akak nak masak apa? Tak apa Ustazah, apa yang ada kami makan. Kadang biskut kering. Lepas tu saya kenal, bila bercakap dengan isteri ni, Ustazah, saya tanya saudara mara tak ada ke, adik-beradik tak ada ke, boleh tolong. Suami tu elok dulu kerja, duduk rumah flat elok. Suami tu dulu kerja elok, lepas tu aksiden jadi OKU, automatik hilang kerja. Dan bila OKU jalan pun sengit-sengit, nak jadi jaga pun orang tak nak terima. Kalau masuk pencuri macam mana nak kejar? Kan? Dia kata macam-macam cuba. Kita pun minta juga bagi modal berniaga, tapi mereka dah berusaha tapi tak berjaya, belum berjaya sampai hari ini. Macam-macam lah kita bantu anak dia, kita bantu untuk sekolah apa, pakaian sekolah kita bantu. Tapi bila yang saya sedih tu, tuan-puan yang mati Allah sekian, bila tanya, dia kata, Ustazah, isi saya ni anak orang kaya. Dia pun sebutlah anak orang kaya mana. Saya kata, ya Allah, anak orang kaya tu. Ya Ustazah, anak orang kaya Ustazah, tapi dibuang keluarga sebab nikah dengan saya. Dan kami diuji. Mungkinlah asbab menyakiti hati ibu ayahnya dan sebagainya. Dan memang ibu ayah tak pernah tolong, tak pernah tengok anak-anak ni, tak pernah tengok cucu-cucu ni. Dibuang terus, rumah pun tak jauh. Pernah isi saya pergi minta tolong dengan mak ayah tak nak tolong. Adik-beradik pun sama. Itulah ujian dalam hidup kami, mungkin asbab itulah. Dan saya pernah jumpa seorang ibu ni kata, Ustazah, saya memang seorang anak tu saya tak redha. Sekarang dia hidup payah. Selagi dia tak minta maaf dengan saya tak akan redha dengan dia. Dia nyakitkan hati saya dulu. Saya kata, ibu, wahai emak, sekarang hidup berasingan di dunia, sudah tentu hati makcik pun rasa sedih.
Bayangkan kalau berasingan di akhirat kelak. Kalau ibu boleh masuk syurga sebab sabar ibu terhadap anak, ibu sanggup ke membayangkan anak itu di dalam neraka? Habis tu Ustazah, dia tak nak minta maaf. Kenapa dia tidak minta maaf? Kenapa hati anak tu keras? Mungkin kerana sebab ibu makcik belum redha pada dia. Makcik selalu sebut begini, sebab itu hati anak itu Allah buat keras sampai sekarang. Cuba makcik depan Allah, ya Allah, aku maafkan anakku, aku redha terhadap anakku, aku terima ini ujian daripadamu ya Allah. Mungkin asbab itu anak itu akan diberi hidayah, lalu pulang kembali dan minta maaf dengan puan. Subhanallah. Saya nak sebut tuan-puan dimati Allah sekalian, nak jadi ibu yang adil, ayah yang adil, isteri yang adil, suami yang adil bukan mudah. Contoh lain, saya bagi anak saya bergaduh kan. Saya ada anak 7 orang kecil-kecil yang lelaki selalu bergaduh. Kalau saya nak mudah, saya dia bergaduh, saya terus je pukul ataupun marah yang besar tanpa diadili. Dengar adik nangis tu, kenapa adik nangis tu? Kenapa buat? Pergi cubit yang abang. Tak boleh mengalah ke? Sebab apa? Malas nak mengadili. Tapi bila kita tahu kita kena menjadi imam yang adil, pemimpin yang adil, panggil dua-dua, tanya betul-betul ceritanya apa, kenapa nangis ni adik ni. Bukan asal adik nangis je, abang kakak yang kena salah. Lepas tu dengar penjelasan, rupanya memang salah bermula daripada adik. Lepas tu adik ni sekian-sekian buat, kemudian abang pun balas sekian-sekian. Jadi di situ kita kena berlaku adil, yang salah tetap salah, perlu diberi teguran. Sebab kalau kita membiasakan malah nak menghakimi, malah nak dengar, nak selesai mudah. Dah Umi tak nak dengar bergaduh, mai sini duduk, rotan. Dua-dua kena rotan. Sebab apa? Tak nak panjang cerita. Akhirnya mereka kata, buat salah pun kena, tak buat salah pun kena, baik buat. Kadang-kadang diberi pengajaran, anak ni faham apa? Yang kecil, selamanya aku takkan kena, yang kena adalah abang, kakak. Jadi lama-lama yang kakak abang akan benci adik. Kau kan apa-apa, mak memang takkan pukul kau. Sampai besar dia boleh jadi dendam. Tuan-puan sekalian, kadang-kadang hasad, dengki, dendam di kalangan anak-anak berlaku disebabkan ibu ayah tak berlaku adil. Sampai dah besar, yang abang ni boleh cakap, kau kan anak kesayangan mak, kau gila minta tolong dengan mak. Walaupun dah besar, dah berkeluarga, dendam tu tetap ada. Sebab apa? Dia disuburkan oleh sikap ibu bapa yang tak berlaku adil, malas nak uruskan dan sebagainya. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, pemimpin yang adil ni bukan semestinya menteri, Perdana Menteri saja, bukannya JKK, MPK, ketua muslimat saja dan sebagainya, pengerusi masjid, tak. Kita semua adalah pemimpin. Sekurang-kurangnya kita memimpin diri kita sendiri dan kita akan ditanya. Jadi berlaku adillah dengan diri kita sendiri. Subhanallah.